Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita, dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung semula pengajian kita, yang mana kita sebenarnya baru saja merayakan ataupun meraihkan perayaan Aidilfitri. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan yang sunnah lah. Kullu amin antum bi khair. Kullu amin antum bi khair. Sepanjang tahun mudah-mudahan dalam kebaikan. Kemudian biasanya tambah wa ja'alna minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada orang yang a'idin, kembali kepada fitrah asal, bersih dari dosa, wal faizin, dan orang yang berbahagia, berjaya. InsyaAllah malam ni kita sambung semula pengajian kita. Walaupun kita masih lagi dalam suasana PKP ditambah dengan B sekarang ni. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala alam, bilakah kehendak Allah Ta'ala itu untuk membenarkan kita menjejakkan kaki kita semula di surau-surau atau masjid-masjid seperti mana yang sebelum kejadian COVID ni lah. Mudah-mudahan lah, kita pun tak tahulah. Kita akur sajalah kehendak pemerintah, arahan daripada pemerintah kita akur saja. Tapi di sini alhamdulillah lah ada kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu teknologi yang moden sekarang ni masih lagi kita boleh mengadakan kuliah-kuliah lah, walaupun dalam bentuk online sekalipun. Mudah-mudahan ada faedah lah insya-Allah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian akidah kita berpandukan kitab Kifayatul Awam. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sambung pada muka surat 18. Saya dah pun snap kitab dan mungkin dah diedarkan dalam grup insyaAllah. Tajuk kita malam ni, hukum muqallid dalam masalah akidah. Hukum muqallid. Hukum di sini maksudnya suatu ketetapan. Hukum di sini maksudnya suatu ketetapan lah. Hukum secara syarak di sini. Hukum secara syarak. Apakah hukum syarak? Bagi muqallid, muqallid ini maksudnya orang yang dia beriktikad akan sesuatu akidah itu tanpa mengetahui dalil, hanya sekadar mengikut-ngikut orang lain, mengikut-ngikut orang lain. Jadi dia tidak mengetahui dalil. Maksud tidak mengetahui dalil di sini tidak mengetahui dalil akli, tidak mengetahui dalil akli. Tetapi kalau ada orang mengatakan bahawa saya tak perlu dalil akli,
Sekiranya ada orang mengatakan saya tak perlu dalil akli, saya hanya berpegang kepada dalil nakli, iaitu Quran dan hadis saja. Jadi di sini kita katakan akidah yang kita berpegang itulah Quran hadis. Akidah yang kita pegang itulah akidah itu diambil daripada Quran dan hadis. Jadi sebenarnya kalau kita berdalilkan, kita kata saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab dan seterusnya lah, semua bentuk-bentuk akidah itu, saya kata dalil saya adalah Quran hadis. Jadi sebenarnya tak perlu kata Quran hadis pun, apa yang kita pegang itulah Quran hadis. Contoh dia mudah di sinilah. Contoh dia apabila contohlah ni macam mana contoh. Katalah kita nak kahwin. Contoh Jadi ada seseorang tu lah Zaid, contohnya Zaid dia nak kahwin. Maka mak ayah Zaid kata, Zaid kau kahwinlah dengan Aminah. Aminah tu perempuan yang baik, yang soleh, yang solehah. Kau kahwinlah. Jadi Zaid tanpa dia mengenali Aminah, tanpa dia memikirkan siapakah Aminah itu, benarkah Aminah itu seorang yang solehah, dia ikut je. Dia ikut saja kata mak ayah dia, kahwinlah dengan si Aminah. Satu lagi Umar. Umar. Orang kedua lah Umar. Abang ataupun adik kepada Zaid. Bila mak ayah dia kata, wahai Umar, kahwinlah dengan Fatimah. Kerana Fatimah tu perempuan yang baik, solehah. Umar kata tak. Saya tak merasakan dia ni baik. Jadi Umar ni dia punya dalil dia. Maksudnya dia ada pemikiran di sini. Fatimah tak sesuai dengan saya, kata Umar. Saya lebih sesuai dengan Joyah. Pilihan saya Joyah. Saya dah teliti, saya dah fikir masak-masak dah. Isteri saya yang sesuai adalah Joyah, bukan Fatimah. Nampak beza tadi. Zaid, abang yang Zaid lah contohnya, ini contoh je nak bagi faham. Jadi Zaid ni bila mak ayah dia kata kahwinlah dengan Aminah, tanpa berfikir panjang, tanpa ada dalil, tanpa ada hujah, tanpa ada apa saja, dia ikut je. Itu namanya muqallid. Ikut saja mak ayah dia kata kahwin dengan Aminah, kahwinlah. Tapi Umar bila mak ayah dia kata kahwin dengan Fatimah, tak nak. Dia kata, saya tak fikir yang Aminah dan Fatimah ni sesuai dengan saya. Yang saya fikir yang sesuai dengan saya adalah Joyah. Maksudnya di sini kita nak mengatakan bahawa keputusan yang diambil oleh Zaid itu dipanggil taklid. Dia ikut saya. Dia setuju dan dia ikut. Tak salah. Dan Umar dia sudah ada pegangan di sini. Dia dah set dah minda dia bahawa yang ni tak sesuai. Yang sesuai bagi dia ialah pilihan dia sendiri. Boleh jadi juga contoh yang ketiga kita ambil pun boleh, Bakar contohnya. Bakar mak ayah dia suruh kahwin dengan Bedah misalnya. Kahwin dengan Bedah. Jadi Bakar ini dia bersetuju untuk kahwin dengan Bedah bukan semata-mata kerana mak ayah dia suruh, tapi dia punya akal sendiri pun sudah berfikir bahawa Bedah memang sesuai. Nampak perbezaan dia tak? Nampak Zaid, mak ayah dia suruh kahwin dengan Aminah, tanpa berfikir, tanpa dia tak kenal pun siapa Aminah, dia ikut je. Kemudian yang kedua, Umar tadi, mak ayah dia suruh kahwin dengan Fatimah, dia tak nak. Dia nak ikut dia punya pemikiran sendiri. Dia nak kahwin dengan Joyah. Yang ketiga, Bakar. Mak ayah dia suruh kahwin dengan Bedah, dan dia pun fikir, akhirnya dia setuju. Memang dia kata Bedah ni memang sesuai, ikut pemikiran dia, dan bersesuai pula dengan arahan mak ayah dia.
Ini yang saya cuba nak terangkan di sini. Okay, Zaid ni bermaksud orang yang pertama ni apabila diberitahu tentang suatu perkara, dia terus terima. Dia terus terima perkara itu, dia ikut saja. Ini dipanggil muqallid. Kemudian Umar dengan Bakar tadi, beza dia sama-sama ikut akal, tetapi beza dia tadi, Umar dia tak setuju dengan mak ayah dia. Dia ada dia punya pegangan sendiri. Bakar dia bukan tak setuju dengan mak ayah dia, dia setuju, tapi dalam masa yang sama dia sendiri ada dia punya keputusan dia, akal dia. So faham di situ Jadi di sini muqallid di sini seseorang yang dia mengikut kata-kata seseorang itu tanpa mengetahui dalil, maksudnya tidak ada hujah bagi diri dia sendiri. Akal dia tak ada hujah, ikut je. Maka di sini ada dua kemungkinan. Tadi kan mak ayah Zaid suruh dia kahwin, dia ikut saja. Ada dua kemungkinan, mungkin sesuai, isteri itu sesuai dengan dia, mungkin tak sesuai. Mungkin sekepala dengan dia, mungkin tak sekepala. Ada dua kemungkinan. Kalau sesuai, alhamdulillah. Kalau tak sesuai, masalah lah. Dia yang kahwin kan. Jadi masalah pada diri dia. Kalaulah si yang kedua tadi, Umar tadi, dia rasa apa yang dia pilih itu sesuai. Sebab dia rasa dia sesuai lah. Jadi dia fikir ni sesuai untuk dia. Jadi dia tanggung sendirilah. Sebab dia yang buat keputusan, dia tak ikut mak ayah dia. Kemudian yang ketiga, Bakar ni dah lah dia ikut mak ayah dia, dan dia sendiri pun berfikir dan didapati memang sesuai. Jadi yang paling selamat sekali ini yang ketiga lah kan. Begitu juga dalam akidah. Maknanya orang tu bila dia disuruh berakidah, percaya yang sedemikian akidah, dia percaya. Contohnya kalau dalam bab-bab tertentu, contohnya si Zaid yang pertama tadi kata Tuhan duduk bersemayam atas aras, dia ikut je. Dia ikut saja. Jadi kalau salah akidah itu, dia kena. Yang kedua, dia tak setuju. Mana boleh Umar tak setuju. Allah tidak ada atas aras, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Dia tak setuju, dia ada pemikiran di sini, dalil di sini. Yang Bakar tadi maknanya dia fikir, bila ada mak ayah dia kata Tuhan tak bertempat, dia fikir dulu. Kalau betul Tuhan tak bertempat, dia pun pegang sekali. Dia ikut, maknanya bersesuai dengan bila mak ayah dia kata Tuhan tak bertempat, dia pun okey. Dia fikir dulu. Dia tak terima saja, dia fikir dulu. Kalau sesuai dengan pemikiran dalil dia ikutlah. Faham Jadi sekarang ni mazhab kita, mazhab Asy'ariyah, salah satu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sini kita nak bahas apa hukum muqallid dalam masalah akidah. Maksudnya seseorang itu dalam bab akidah, dia hanya ikut orang sahaja. Dia ada benda yang kita ikut sebab akidah bukan satu, akidah banyak kan. Contoh dia ikut orang, dia percaya Allah tu satu, dia ikut orang, itu tak ada masalah dalam bab tu. Tetapi dalam masalah lain, Tuhan bertempat tak bertempat, Tuhan berjisim tak berjisim, Tuhan itu adil tak adil, Tuhan tu macam mana, itu dia nak ikut siapa kan. Jadi ada perkara-perkara yang kalau kita taklid tanpa tahu dalil, mungkin kita selamat. Tapi ada perkara-perkara yang kita ikut tak tahu dalil, mungkin kita tak selamat. Sebab itulah mazhab Asy'ariyah menetapkan bahawa ada hukum-hukum yang tertentu bagi muqallid ni. Kita akan bahas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taqlidu wa huwa an ya'rifal aqaid al-khamsin wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Ini saya baca dalam Arab dia, saya terjemah, nanti sekali lagi saya akan baca lagi terjemah dia. Wa amma taqlid, adapun taklid. Taklid ni perbuatan ikut orang tanpa dalil. Ikut perkataan atau pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil. Wahwa iaitu an ya'rifal aqaid, dia mengetahui akidah al-khamsin yang 50 ini. Di sini dia bagi 50 tu. 50 semua dia ikut orang. Walam ya'rif laha dalilan, sedangkan dia tidak mengetahui bagi akidah yang 50 itu dalil ijmalian atau tafsilian, sama ada dalil yang ijmali, yang ringkas, yang global, atau dalil yang tafsili, iaitu dalil yang terperinci.
Itu dia apa maksud dia taklid. Fakhtalafal ulama'u fihi, maka ulama berselisih pendapat pada taklid. Maksudnya pada hukum bagi orang yang taklid dalam akidah yang dipanggil muqallid. Faqala ba'duhum la yakfi taqlidu. Sebahagian ulama mengatakan tidak cukup taklid. Tidak cukup taklid. Tak cukup jadi apa? Wal muqallidu kafirun. Orang yang taklid dalam akidah ni kafir. Sebahagian ulama sabar tu. Wa dhahaba ilaihi Ibnu al-Arabi was Sanusi. Yang berpendapat bahawa muqallid itu kafir ialah Imam Ibnu al-Arabi dan Imam Sanusi sini. Imam Sanusi yang kita belajar kitab dia kan, Ummul Barahin. Wa atala fi syarhil kubra fi raddi ala man yaqulu bil kifayati taqlid. Dan Imam Sanusi memanjangkan perbahasan di dalam kitab dia yang namanya Syarhul Kubra. Ada kitab Aqidatul Kubra yang dipanggil, kemudian dia syarah lagi kitab dia sendiri namanya Syarah Kubra lah. Imam Sanusi ada banyak kitab. Yang kita belajar Ummul Barahin tu dipanggil Sugra. Sugra ni kecil lah, kitab kecil yang kita belajar minggu depan insyaAllah, yang matan kecil tu. Itu Imam Sanusi. Ini dalam dia ada banyak, dia ada Sugra, dia ada Wusta, dia ada Kubra. Sugra ni kecil, Wusta ni pertengahan, Kubra tebal lah kitab dia. Saya adalah semua kitab dia. Nanti bawah Sugra ada lagi Sugra, ada Sugra macam-macam kitab dia Imam Sanusi ni. Memang ulama akidah Asy'ariyah lah. Jadi di sini dia berpendapat bahawa siapa yang muqallid hukum dia kafir. Tak sah iman dia lah maksudnya. Kemudian dia memanjangkan perbahasan dalam kitab dia Syarah Kubra fi raddi ala man yaqulu bi kifayati taqlid, terhadap ulama yang mengatakan bahawa dia menolak pendapat ulama yang mengatakan bahawa cukup taklid dalam akidah. Sebab ini kan sebahagian. Jadi sebahagian ulama kata kafir, yang sebahagian yang dimaksudkan dia lah Imam Sanusi dengan seorang lagi Ibnu Arabi. Tapi sebahagian ulama yang lain kata tak, iman dia sah. Maka Imam Sanusi panjang dia punya hujah-hujahnya menolak pendapat yang mengatakan mana boleh orang taklid iman dia sah. Dia bagilah dalil-dalil dia semua. Kemudian lakin nuqila anna Sanusi raja'a an zalika. Akan tetapi dinukilkan sesungguhnya Imam Sanusi telah merujuk semula daripada pendapat dia, iaitu mengkafirkan orang yang muqallid. Ada nukilan, maknanya lepas tu dia tarik balik. Dia tarik balik perkataan dia yang mengatakan muqallid itu kafir, dia tarik balik. Rujuk balik perkataan dia, maksudnya tarik balik. Wa qala bi kifayati taqlid, dan Imam Sanusi akhirnya mengatakan cukup dengan taklid. Lakin lam nara fi kutubihi illa al-qaul bi adamil kifayatihi. Akan tetapi kami tidak mendapati atau melihat di dalam kitab-kitabnya melainkan perkataan yang menunjukkan tak cukup taklid. Maksudnya di sini pengarang kitab ni, Syekh Fudhali ni, dia tak jumpa. Dia dengarlah ada nukilan-nukilan ulama mengatakan Imam Sanusi tarik balik pendapat dia yang mengatakan muqallid tu kafir. Tapi dia tak jumpa kat mana. Jadi tak jumpa bukan berarti tak ada lah, sebenarnya ada. Dalam kitab Al-Muqaddimat, syarah kitab Al-Muqaddimat, saya ada kitab tu Imam Sanusi juga. Ditajuk dia Syarhul Muqaddimat. Dalam tu dia bagi tahu sebenarnya cukup taklid. Itu dia punya matan bahasa Arab ni. Saya baca sekali lagi terjemahan dia. Adapun taklid yakni mengetahui akidah-akidah yang 50 dan tidak mengetahui dalilnya yang ijmali atau tafsili, maka para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama berkata tidak mencukupi taklid itu dan orang yang bertaklid adalah kafir. Ibn al-Arabi dan Sanusi mengikuti pendapat ini. Dan di dalam kitab Syarah Kubra, Imam Sanusi memperpanjang perbicaraan dalam hal penolakannya atas orang yang berkata dengan kecukupan taklid. Akan tetapi ada dinukilkan, dikatakan bahawa Imam Sanusi mencabut pendapatnya, maksudnya merujuk balik, tarik balik pendapat dia, dan berkata dengan kecukupan taklid. Namun demikian, kami tidak pernah melihat dalam kitab-kitabnya kecuali perkataan dengan ketiadaan cukupnya taklid itu. Kami ni maksudnya pengarang kitab ni lah. Dia tak jumpa lah, maksudnya
dalam kitab mana yang Imam Sanusi tarik balik pendapat dia? Ada dalam kitab Al-Muqaddimat. Perselisihan ulama dalam hal taklid bermula dari perselisihan mereka perihal hukum nazar, yakni berfikir dalam masalah akidah tersebut, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut. Dia kata macam mana boleh jadi khilaf di situ, macam mana boleh jadi khilaf. Okey, susunan dia itu sebelum ni saya dah cerita, tapi kita ulang lagi. Okey, jadi kita sekarang ni dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Kemudian kita setelah itu barulah kita boleh beramal dengan amalan-amalan Islam, seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka beriman dulu. Jadi apa itu beriman? Beriman itu adalah, kita dah bahas sebelum ni, tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati. So apa yang nak kita benarkan itu? Apa yang nak kita benarkan itu? Okay. Di sini kata ulama, yang kita benarkan dalam hati itu adalah makrifat kita terhadap akidah tersebut. Pengetahuan kita. Makrifat maksudnya pengetahuan kita. Jadi tasdik itu, iman itu ataupun tasdik itu adalah tabi', ikutan bagi makrifat. Maksudnya sebelum nak tasdik mesti makrifat. Maksudnya macam mana seseorang tu boleh membenarkan sesuatu benda yang dia tak makrifat? Mustahil seseorang tu dia membenarkan dalam hati dia. Dalam hati dia, dia membenarkan sesuatu yang dia tak tahu. Mustahil. Mustahil. Dia membenarkan tapi dia tak tahu apa benda yang dia benarkan. Mustahil. Mestilah dia membenarkan apa yang dia sudah ketahui. Maka apa yang sudah diketahui, istilah dia makrifat. Istilah dia makrifat. Makrifat dalam bahasa Melayu dia pengetahuan lah. Pengetahuan. Okay. Jadi makrifat itu terhasil daripada mana? Daripada mana terhasilnya makrifat itu? Makrifat itu terhasil daripada nazar. Nazar, apa itu nazar? Nazar ini berfikir, membuat penelitian akal. Membuat penelitian akal, itu namanya nazar. Istilah dia nazar. Lepas tu tadi dia kata berpunca daripada istilah nazar itu. Wajib ke nazar? Dalam Al-Quran Allah sebut, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, ila akhiril ayat. Yanzuru maksudnya meneliti, memerhati sambil meliti, observe, orang putih kata observe. Afala yanzuruna ilas sama kaifa banainaha, apakah kamu tidak melihat kepada langit bagaimana kami ciptakan? Imam Sanusi dia berhujah dalam kitab dia kata ada 600 ayat dalam Al-Quran, 600 lebih ayat Al-Quran yang menyuruh kita nazar, menyuruh kita berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang mahu berfikir. Afala ta'qilun, apakah kamu tak mahu berfikir? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak tafakkur? 600 lebih ayat suruh kita memerhatikan, memikirkan tentang kejadian. Untuk apa? Untuk makrifat. Jadi nazar itu membawa kepada makrifat. Nazar itu membawa kepada makrifat. Tak mungkin orang itu makrifat tanpa nazar. Bukan saya kata tak mungkin lah sebenarnya. Ada kemungkinan sahaja orang tu dia mengetahui sesuatu hanya sekadar diberitahu oleh seseorang. Maka inilah namanya taklid. Jadi kalau diperhatikan kepada makna makrifat itu, apa makna makrifat? Makrifat itu ialah idrakul jazmi al-mutabiq lil waqi' an dalil. Idrakul jazmi maksudnya perolehan yang teguh. Maknanya pengetahuan, pendapatan, perolehan yang teguh, yang mantap. Mutabiq lil waqi', yang bersesuaian dengan realiti.
Maknanya dia sudah mengetahui sesuatu perkara itu yang bersesuaian dengan realiti an dalil, dengan sesebuah dalil. Barulah dikatakan makrifat. Itu definisi makrifat. Jadi bila dalam definisi makrifat tu dia kata an dalil, maknanya kalau orang itu mengetahui sesuatu tanpa dalil, tak namanya makrifat. Tidak namanya makrifat. Bila tidak namanya makrifat, maknanya namanya taklid. Jadi maknanya dia tasdik benda yang dia taklid saja. Dia tidak tasdik dengan makrifat. Kita katakan awalu wajibin ma'rifatullah. Awal-awal wajib itu mengenal Allah, makrifat Allah. Jadi sebenarnya disebabkan perbahasan itulah yang ulama ini mengatakan bahawa bukan mengatakanlah, maksudnya terjadinya perselisihan yang mengatakan adakah orang yang hanya beriktikad secara taklid, beriman secara taklid ini sah ke iman dia atau tak sah, atau kalau sah selamat ke tak selamat ke, berdosa ke tak berdosa. Ni ada khilaf, ada 4 pendapat ni sini, lepas sekejap lagi kita baca. Ni nak bagi tahu punca dia tu. Sebab apa? Sebab bab akidah ni kepercayaan, iktikad. Jadi mana boleh satu kepercayaan tu kita main ikut-ikut saja. Selagi tidak ada bukti yang jelas. Manusia ni bukti dia akal dia. Akal dia terima tak terima. Memanglah Al-Quran bagi tahu. Al-Quran bagi tahu kan. Al-Quran bagi tahu akal setuju tak setuju, tu je. Bila akal setuju tu namanya makrifat. Dan cara akal setuju itulah yang dipanggil nazar. Maknanya akhirnya kita punya akal kita selari ataupun setuju dengan Al-Quran. Itu maksud dan tujuan kita suruh nazar untuk mencapai makrifat, supaya bila kita tasdik, kita beriman benda yang kita makrifat, bukan hanya ikut-ikut cakap orang. Itulah saya kata tadi, dalam bab-bab tertentu, contohnya Allah itu wujud, Allah itu satu, tak ada masalah walaupun dia taklid, sebab dia akan selamat sebab itu benar. Tetapi dalam bab Allah berada di atas arah atau tidak, Allah dia berada bertempat atau tidak, dalam bab-bab tu macam mana? Dia nak ikut cakap orang ke dia kena ada hujah dulu? Sebab di sini khilaf. Setengah ulama kata berada di langit, ada yang kata tak bertempat, ada yang kata duduk atas arasy. So mana satu? Ada yang kata Allah di mana-mana. So mana satu dia nak ikut? Mana satu dia nak ikut? Mesti dia ada, dia fikir dulu, mana satu ya yang betul. Dia akan fikirlah. Bila dia fikir yang mana yang sesuai dengan akal dia, yang dia pegang. Dan bila dia berpegang, dia tak akan berganjak. Mana pegang dengan teguh. Maknanya ada orang datang macam mana pun dia tak goyang lah. Ini masalahnya sebab tak ada hujah akal. Kejap ustaz ni kata tak bertempat, dia berikut. Sekejap lagi tiba-tiba datang pula doktor, profesor, mufti kata bertempat di langit. Dia goyang dah, dia ikut pula sana. Dia tak ada satu dalil yang kukuh untuk akidah dia. Jadi sebab tu kita ulama mewajibkan kita mengetahui dalil. Jadi di sini masalah dia tentang itulah makrifat dan nazar tadi yang menyebabkan khilaf. Maka kesimpulannya ada beberapa pendapat. Yang pertama, wajib sebagaimana wajib furu'. Artinya durhaka si mukallaf dengan sebab meninggalkannya meskipun dia tidak punya kemampuan untuk berfikir dalam hal itu. Wajib nazar. Wajib nazar maksudnya wajib mengetahui dalil untuk setiap akidah. Kalau dia tak buat, dia berdosa. Dia berdosa. Itu pendapat yang pertama. Walaupun dia kata di sini tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir dalam hal itu. Sebab apa? Maksud tak mempunyai kemampuan berfikir ni bukan orang gila. Kalau orang gila itu memang tak boleh fikir lah. Ini maksudnya tak mempunyai kemampuan berfikir, maksudnya sebenarnya benda tu mudah. Satu yang saya nak ingatkan, benda tu tak susah. Mengetahui dalil bagi akidah ni tak susah. Dalil akal tu tak susah. Senang saja. Bahkan ulama kata lebih senang daripada transaksi jual beli. Lebih senang daripada transaksi nikah online. Lagi senang. Dalil tentang akidah ni mudah saja, tak susah. Tapi tak tahulah dimomok-momokkan dengan apa falsafah lah, itulah ini. Akhirnya dia rasa benda tu susah. Benda tu mudah saja. Nanti kita dah belajar banyak kali dah. Benda mudah saja. Jadi sebab tu dia kata dia wajib furu', maksudnya kalau dia tak buat, dia berdosa.
Yang kedua, wajib sebagaimana wajib furu' juga, akan tetapi jika si mukallaf punya kemampuan untuk berfikir. Ini dia longgar sikit. Dia kata tak apalah kalau orang tu tak mampu fikir. Tak tahulah kategori mana yang tak mampu fikir dalil tentang akidah ni. Maknanya setelah kita kemukakan dia, aduh pening lah aku. Pening tak maknanya dia mungkin isin ke 3 suku. Tak gila Kalau gila memang selamat. Gila masuk syurga terus. Ini maknanya otak dia lembab sikit kot. Dia terang berpuluh-puluh kali pun tak faham juga. Benda mudah je. Benda mudah. Contohnya kita katakan, saya selalu kata, taik kucing menunjukkan ada kucing berak di situ. Susah ke nak faham? Taik kucing itu menunjukkan ada kucing berak di situ. Susah ke nak faham? Mana kita percaya wujudnya kucing itu kerana dia yang dan berak di situ sebab adanya taik kucing. Susah nak faham tu. Itu tak tahu lah, kalau orang tak faham juga, itu dia selamat. Kalau dia tak faham, dia selamat. Kemudian yang ketiga, wajib sebagaimana wajib usul. Yang ni kedua-dua tadi wajib furu'. Di sini dia kata wajib usul. Artinya kalau si mukallaf meninggalkannya, maka dia menjadi kafir. Ini pendapat yang ketiga ni, pendapat Imam Sanusi tadilah dengan Ibn Arabi. Wajib usul, maknanya kalau dia tak mengetahui dalil tentang akidah dia kufur. Yang keempat, tidak wajib sama sekali, melainkan syarat bagi kesempurnaan sahaja. Yang keempat ni lagi mudah, lagi ringan. Langsung tak wajib, syarat kesempurnaan sahaja. Maknanya kalau dia tahu dalil, sempurna akidah dia. Kalau tak tahu dalil, cacat lah. Akidah dia betul, tapi cacat sikit. Tak berdosa, tak kafir dan tak berdosa. Cuma dia cacat sikit lah, kurang sikit lah. Yang keempat, nak yang mana? Semua nak keempat kan? Pendapat pertama menunjukkan cukupnya taklid dalam masalah iman, akan tetapi beserta derhaka secara mutlak. Derhaka ni maksudnya berdosa lah. Secara mutlak maksudnya baik dia punya kemampuan berfikir atau tidak. Dia kata tak ada. Maknanya tak ada nak apa? Tak ada nak ukur dia ni mampu fikir ke tak mampu fikir. Maknanya boleh dikatakan bab ni terlalu mudah. Semua orang boleh fikir punya. Tak ada pengecualian. Kecuali betul-betul 3 suku, betul-betul lembab. Itu kecuali itulah. Tapi hampir semua manusia benda tu mudah, semua boleh fikir. Jadi dia kata wajib. Siapa tak buat dosa. Tak kufur lah, dosa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua juga menunjukkan cukupnya taklid dalam masalah iman, akan tetapi berserta durhaka ataupun dosa jika dia mempunyai kemampuan untuk berfikir. Sedangkan jika dia tidak punya kemampuan untuk berfikir, maka tidak derhaka, tidak berdosa. Pendapat inilah yang benar. Yang benar maksudnya yang rajih, yang muktamad, yang dipilih. Wajib dengan syarat dia boleh fikir. Dan insya-Allah saya rasa sambil kayangan semua boleh fikir. Tak tahulah kalau dia tak boleh fikir, dia tak duduk sambil kayangan. Sebab dia boleh fikir nak duduk sambil kayangan tu, maknanya boleh fikir lah tu. Ini maknanya tak tahulah, ada yang dah jam sikit je. Dia tak gila tapi dia jam sikit, itu mungkin selamat. Ini secara normal je semua orang boleh fikir benda mudah. Ini pendapat kedua yang benar lah. Pendapat ketiga menunjukkan tidak cukupnya taklid dalam masalah iman dan orang-orang yang bersifat dengan taklid itu adalah kafir. Pendapat ni tertolak. Kecuali Imam Sanusi putus tarik balik kan. Kemudian yang keempat menunjukkan cukupnya taklid secara mutlak. Maknanya yang keempat ni tak tahu dalil pun, maknanya iman dia sah dan tak dosa pun. Kalau dia mengetahui dalil, ada pahala lah, tambahan. Ada tambahan saja. Ada tambahan saja. Jadi ada beberapa ulama kita juga yang masyhur yang pendapat keempat ni, antaranya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu dia berpegang pada pendapat yang keempat. Maknanya cukup taklid. Maknanya tak kufur dan tak berdosa pun. Cuma kalau dia tahu dalil, dia dapat pahala lah. Ada lebih tu saja. Kalau dia tak tahu dalil pun tak apa. Dosa pun tidak. Itu Imam Ghazali. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad dalam Asy'ariyah. Kenapa? Di sini Asy'ariyah mengatakan bahawa kalau kita tengok tadi pendapat-pendapat yang empat tadi, mana ada pendapat yang ekstrim sampai kafir.
Ada pendapat yang paling lemah ataupun paling mudah, iaitu maknanya kafir pun tidak, dosa pun tidak, maknanya bebas lah, tak payah tahulah dalil lah, tak payah belajar akidah lah, kita tahu sudah lah, tak tahu dalil. Jadi itu boleh menyebabkan apabila orang itu bila dia timbul keraguan dalam akidah dia tak ada sandaran. Bila timbul keraguan dalam akidah dia tak ada sandaran untuk menguatkan akidah dia. Sebab tu ulama Asy'ariyah memilih pendapat yang sederhana, yang tengah-tengah, tak terlalu ekstrim dan tak terlalu mudah. Kita ambil tengah-tengah. Kita kata wajib mengetahui dalil supaya dijadikan sandaran. Maknanya bila datang keraguan-keraguan dalam akidah, samanya dari luar atau dari dalam. Dari dalam contohnya syaitan lah, syaitan akan bisikkan kita macam-macam. Ataupun daripada luar lah, macam-macam pendapat sekarang ni, Wahabi lah, Syiah lah, itulah, inilah. Akhirnya kita pun ragu-ragu, goyang. Jadi bila kita tahu dalil, kita kukuh, kita ada sandaran, kita mantap akidah kita. Itu jalan paling selamat. Bahkan terselamat daripada yang mengatakan kafir lah. Mana tahu betul kata yang pendapat yang mengatakan kafir itu betul pendapat dia, naya kita kan kalau ambil pendapat yang tak tahu dalil. Jadi sekarang ni pendapat yang pertengahan, yang sederhana, iaitu hanya wajib furu' saja. Kalau dia tak tahu dalil, dia berdosa, tapi iman dia sah. Itu pendapat yang muktamad dalam Asy'ariyah. Sebahagian orang ada yang mencela ilmu kalam dan menyatakan haram berfikir dalam masalah tersebut. Pendapat ini sangat dhaif dan bagi orang yang berakal tidak akan ragu-ragu perihal rosaknya. Okay. Tiba-tiba dia masuk ilmu kalam kan. Maksudnya di sini proses nazar tadi, berfikir tentang dalil akal tadi, ilmu yang membahaskannya namanya ilmu kalam. Jadi macam mana kita nak mengetahui cara-cara nazar, maknanya bimbingan yang diberikan oleh para ulama di dalam macam mana nak mengetahui dalil-dalil terhadap akidah-akidah yang perlu kita pegang itu. Perkara tersebut dibahas dalam kitab-kitab kalam, kitab-kitab ilmu kalam. Jadi di situ yang anti kepada ilmu kalam ini mengatakan bahawa ilmu kalam itu haram. Ilmu kalam itu saya dah bahas panjang lah, ilmu kalam ni dah kita bahas dah. Memang ilmu kalam sebelum zaman Imam Abul Hasan Asy'ari itu memang ilmu kalam dicela kerana ketika itu ilmu kalam digunakan oleh kelompok-kelompok yang batil seperti Mu'tazilah, Karamiyah, Syiah dan sebagainya. Adapun ilmu kalam setelah zaman Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abul Hasan sudah membersihkan ilmu kalam itu daripada kebatilan-kebatilan, daripada falsafah-falsafah yang menyalahi Islam, daripada pahaman-pahaman yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, dibersihkan dan dijadikan sebagai hujah untuk membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu dah saya bahas sebelum ni, panjang cerita lah. Jadi jangan kita terpengaruh lah dengan orang yang tak tahu sejarah ni, tak kaji sejarah, tiba-tiba nukilkan perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal kata ulama salah mencela kalam. Ya memang yang kalam yang rosak, ilmu kalam yang batil, ilmu kalam yang bid'ah. Adapun ilmu kalam yang setelah zaman Imam Abul Hasan Asy'ari sudah dibersihkan, bahkan digunakan untuk memperjuangkan, menegakkan hujah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dia kata maknanya pendapat yang mencela ilmu kalam ni pendapat yang sangat lemah, maknanya orang tu dia jahil murakab, dia tak faham sejarah, tak faham perbahasan yang sebenar. Berkata Al-Yusi, Imam Yusi dan Sanusi telah menasabkan pendapat ini dalam kitab Syarhul Wusta kepada sebahagian golongan mubtadi'ah, di mana beliau yakni Imam Sanusi berkata, dan apa-apa yang telah dihikayatkan dari sebahagian golongan mubtadi'ah seperti Hashwiyah
dan yang lainnya perihal haramnya berfikir dalam masalah tauhid, maka bagi siapa saja yang berakal tidaklah samar-samar perihal rosak dan sesatnya orang yang mengiktikadkannya, kerana pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Quran sendiri suruh kita fikir, tiba-tiba dia kata tak boleh fikir dalam akidah. Maknanya dia menyalahi Al-Quran, dia tak faham Quran, tak faham Sunnah, tak faham ijma', dia menyalahi jumhur umat Islam. Dan mengenai apa yang mereka campur baurkan dengannya, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak pernah membicarakannya, adalah merupakan satu kebohongan dan perbuatan yang mengada-ada. Sahabat tak nazar pun, sahabat tak fikir pun. Mana engkau tahu sahabat tak nazar? Mana engkau tahu kata sahabat tak fikir dalil? Maknanya sahabat baca Quran kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sahabat tak faham apa maksud ayat tu. Afala yanzuruna ila sama kaifa banainaha afala taqilun afala tatafakkarun inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sahabat tak faham semua ayat tu. Seolah-olah menuduh sahabat tidak faham ayat-ayat tersebut. Jelas 600 lebih ayat Al-Quran suruh kita fikir tentang kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, Allah ciptakan alam. Suruh kita. Lepas tu sahabat tak nazar. Sahabat tak nazar. Sahabat tak faham Quran ke? Dah jelas bahawa orang yang mengatakan demikian, dia orang yang jahil, orang yang tak faham Quran hadis. Klaim kata konon salaf, klaim konon ikut Quran hadis, tapi dia sendiri tak faham salaf, tak faham Quran hadis. Sahabat tak pernah cerita pun, kami satu hari kami nazar. Bahkan ada cerita, Ibnu Umar kata, ta'al, marilah kita beriman sebentar sambil memikirkan tentang penciptaan Allah. 600 ayat suruh kita tadabbur, suruh kita fikir, tafakur tentang penciptaan langit bumi. Itu tak cukup lagi dalil. 600 ayat tak cukup lagi dalil yang menyuruh kita nazar. Sahabat tak nazar, sahabat tak nazar. Itu semua jahil murakab. Ini bukan ta'asub ke apa, tuan-tuan. Maknanya kalau tak percaya kat saya, tak payah saya mengajar lah. Takkan saya bohong, saya bertanggungjawab depan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti. Saya kena jawab semua apa yang saya cakap ni. Jadi jelas sebenarnya para sahabat mereka itu tidak perlu kepada istilah-istilah tu semualah. Mereka dengan automatik bila ayat Quran tu turun, mereka faham ayat ini suruh kita memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat dia yang menunjuk bukti kepada adalah alam semesta ni. Penciptaan alam ini menjadi bukti kepada sifat-sifat Allah Taala. Jadi mustahil sahabat-sahabat tu tak faham Quran. Mustahil. Cuma manhaj berbeza, cara berbeza. Sahabat tak perlu susun kitab, bahagikan sifat tu kepada 20 ayat, tak perlu. Cara tu sahabat, tapi hakikatnya sahabat mengamalkan semua ayat Quran. Cara dia tak perlu susun-susun. Memang fiqh pun tak ada, tajwid pun tak ada, tafsir pun tak ada, semua tak ada zaman sahabat. Yang susunan-susunan ilmu ni kemudian baru muncul. Tapi tak bermakna sahabat itu jahil, tak buat benda-benda yang apa yang dibuat sekarang ni. Dan sungguh telah dikatakan ke orang kepada Qadi Abu Tayyib bahawa ada satu kaum mencela ilmu kalam. Maka beliau membentangkan syairnya, abal kalama unasun la khalaqa lahum wa ma alaihi iza'abuhu min darar wa ma darra syamsad duha fil ufuqit tali'ah in la yara dawaha man laysa za basarin. Orang-orang yang tidak mempunyai bahagian itu telah mencela ilmu kalam dan tidaklah berbahaya atas ilmu kalam jika mereka mencelanya. Matahari pagi yang sedang terbit di ufuk timur tidak rosak lantaran orang yang tidak mempunyai mata tidak dapat melihat cahayanya. Matahari yang terbit itu tidak akan rosak cahayanya sekiranya orang buta tidak dapat melihatnya. Dia buta, dia tak nampak, matahari tetap bercahaya. Ini syair yang dikarang oleh Qadi Abu Tayyib. Kalau orang Melayu kata anjing menyalak bukit lah. Orang yang mencela ilmu kalam ni seolah-olah anjing menyalak bukit. Bising salak bukit, bukit teguh tetap macam tu, tak akan berubah dengan salakan anjing tu.
Itu orang Melayu punya peribahasa. Ini dia bagi contoh, sinar matahari yang terbit di waktu pagi itu tidak akan dipengaruhi oleh orang yang tidak ada penglihatan mata. Maknanya orang buta, dia tak nampak cahaya matahari, bukan bermakna cahaya mata itu rosak, sebab orang tu tak ada tak ada penglihatan, tak boleh lihat. Tempat tidak benarnya ucapan orang yang mencela ilmu kalam itu adalah jika ilmu kalam tersebut masih tetap pada zahirnya apa adanya. Tetapi jika yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah ilmu kalam yang sudah bercampur dengan falsafah, maka pencelaan mereka itu benar adanya. Dan mungkin ilmu kalam yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala dalam ucapannya, li'an yalqal abdu rabbahu bikulli dhanbin ma'ada syirki ahsanu min an yulqahu bi'ilmil kalam. Sungguh bahawa seseorang hamba yang menemui Tuhannya dengan segala macam dosa selain syirik adalah lebih baik daripada dia menemuinya, iaitu menemui Tuhan, menemui Allah dengan ilmu kalam. Maksudnya Imam Syafi'i kata bawah sikit daripada syirik, dosa yang paling besar ilmu kalam. Maksud dia iaitu ilmu kalam yang bercampur dengan falsafat, ilmu kalam yang dipakai oleh Mu'tazilah, Karamiyah, Syiah yang sebelum zaman Imam Abul Hasan Asy'ari. Jelas pasal apa? Imam Syafi'i dia meninggal 204 Hijriah, lahir 150, meninggal 204. Imam Abul Hasan Asy'ari 260 lahir, tahun 300, maknanya ketika dia keluar daripada Mu'tazilah itu, dia memurnikan semula ilmu kalam setelah umur dia 40, mana tahun 300, maknanya lebih kurang hampir 100 tahun selepas itu baru dibersihkan ilmu kalam. Jadi kalau orang yang mencela ilmu kalam itu, dia merujuk kepada ilmu kalam yang batil, yang bercampur dengan falsafah, dan yang bercampur dengan fahaman yang batil, maka sesuailah kritikan dia itu. Tetapi dia tidak boleh mencela ilmu kalam secara mutlak. Dia kena faham dulu. Ilmu kalam ni ada beberapa fasa. Fasa sebelum Islam, fasa sebelum zaman Imam Abul Hasan Asy'ari, dan fasa yang ketiga selepas Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi fasa sebelum Islam tu fasa falsafah lah, itu memang dicela lah, wajib dicela. Kemudian fasa sebelum zaman Imam Abul Hasan Asy'ari, ilmu kalam tu diambil oleh kelompok-kelompok yang batil. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari mengambil ilmu kalam itu dan membersihkannya, memurnikannya, bahkan menjadikan hujah untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia mengecualikan ahli kalam yang sudah dibersihkan, itu tak ada masalah. Kalau nak cela ilmu kalam yang sebelum tu, itu boleh. Tapi kalau secara mutlak dia kata ilmu kalam semuanya tak betul lah, itu tak salah lah, itu salah. Jadi ucapan Imam Syafi'i itu menuju kepada ilmu kalam yang batil. Ilmu ni bukan benda yang hidup. Jadi dia bergantung kepada orang yang menggunakannya. Ilmu bukan benda hidup. Ilmu kan, ilmu bukan benda yang hidup. Ilmu kalam bukan benda hidup. Bergantung kepada orang yang gunakannya. Ilmu matematik kalau orang guna dengan baik, maka dia baik. Ilmu teknologi, ilmu komputer, kalau orang baik guna, jadi baiklah. Kalau hackers guna, curi duit dalam bank, guna ilmu komputer dia, jahatlah, tak betul lah. Jadi ilmu bergantung kepada penggunanya. Kalau yang menggunakan ilmu kalam itu tak menyalahi Quran hadis, tak menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah, maka betul. Tapi kalau diguna ilmu kalam menyalahi Quran hadis, menyalahi Ahlussunnah, itu memang salah. So yang salahnya bukan ilmu itu, salahnya orang itu. Dua perenggan lagi ya. Perkataan sebahagian ulama dengan la yakfi taklid, ini kembali semula kepada masalah taklid tadi lah. Yakni tidak cukup taklid itu dalam hal iman tentunya didasarkan pada hukum berfikir yang wajib sebagaimana wajib usul seperti yang sudah diterangkan.
Perkataan sebagai ulama yang seperti itu mengandungi satu kemusykilan kerana melazimkan adanya pengkafiran sebahagian besar orang mukmin yang awam. Dan yang demikian itu termasuk aib kerana Nabi Muhammad SAW adalah yang paling banyak pengikutnya berdasarkan riwayat yang menerangkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW yang mulia itu adalah 2/3 penduduk syurga. Jadi kalau pendapat yang mengatakan siapa taklid iman dia tak sah jadi kafir itu, maknanya itu mengakibatkan ramailah orang masuk neraka. Maknanya ramai kan orang yang tak tahu dalil kan. Jadi bila tak tahu dalil, hukum dia kafir, maknanya habislah semua umat Nabi Muhammad semuanya masuk neraka. Kufur maksudnya neraka selama-lamanya. Sedangkan kita dah belajar dalam hadis mengatakan bahawa umat Nabi Muhammad SAW 2/3 penduduk syurga itu adalah terdiri daripada umat Nabi. Maksudnya ramailah. Bayangkanlah daripada Nabi Adam sampai kiamat, 2/3 itu adalah umat Nabi, umat Nabi Muhammad SAW dalam syurga. Habis tu kalau hukum kalau taklid itu kafir, maknanya berapa ramai sekarang ni orang yang taklid. Jadi akan masuk neraka selama-lamanya lah, semua kafir semua. Maka tak sesuai lah, pendapat tu tak betul. Cuma kita kata hukum dia wajib. Biasalah, wajib ramai yang tak buat. Sama je semayang pun orang ramai tak semayang. Berapa persen je orang semayang dalam orang Islam di Malaysia saja, berapa persen je yang semayang. Jangan heranlah, semayang pun orang boleh tinggal, apa lagi wajib nazar. Biasalah orang tinggal. Tapi taklah masuk neraka selama-lamanya, taklah kafir kan, cuma berdosa saja. Kalau dimaafkan selamat, ataupun masuk neraka sekejap lepas tu keluar. Dalam hal ini, Imam Sanusi rahimahullah menjawab dalam Syarah Sughra bahawa yang dimaksudkan dengan dalil yang wajib atas sekalian mukallaf untuk mengetahuinya adalah dalil ijmali, dan tidak diragukan bahawa dalil tersebut tidak begitu sulit mencapainya bagi sebahagian besar umat Islam. Jadi orang Sanusi kata kafir kan. Jadi dia kata lah, aku bukannya nak membebankan bukan aku nak menyebabkan semua umat Islam tu kebanyakannya masuk neraka sebab kafir tak tahu dalil. Benda mudah je. Kata Imam Sanusi, benda mudah saja korang tak boleh buat ke? Benda mudah bukan benda susah. Kalau benda susah memanglah benda yang susah-susah, maknanya dalil tafsili. Itu kalau aku wajibkan siapa tak tahu kafir, lainlah. Ini benda mudah. Contoh kucing. Tai kucing menunjukkan ada kucing berak di situ. Itu susah sangat ke nak faham? Itu maksud Imam Sanusi. Maknanya aku wajibkan, maknanya siapa tak tahu kafir, maknanya seolah-olah dia tak peduli langsung tentang dalil akidah dia. Benda bukan susah. Nak mengetahui dalil kunut lagi susah. Dalil kunut tu sunat tak sunat tu lagi susah. Dalil fiqh tu kadang-kadang ada yang lagi susah nak faham. Dalil ni mudah saja. Dalil akidah yang disediakan ni semuanya mudah-mudah saja. Jadi Imam Sanusi dia jawab, maknanya bukannya aku nak kafirkan orang sebab apa sengaja bukan aku tak tahu umat Nabi Muhammad 2/3 dalam syurga. Benda mudah. Kenapa korang tak nak buat? Sebab ni akidah takkanlah akidah dengan dalil yang mudah pun korang tak boleh buat ke? Lebih baik kau jadi kafir lah macam tu. Seolah-olah maksud Imam Sanusi lah, kalau tentang akidah yang penting, yang dalil dia mudah sangat pun korang tak nak buat, lebih baik kau jadi kafir lah. Lebih baik, itulah kata Imam Sanusi. Maka tidaklah disyaratkan cara berfikir sebagaimana orang-orang mutakallimin berupa penguraian dalil dan sistematika pengaturannya serta menolak segala keraguan yang timbul atasnya. Bahkan tidak disyaratkan adanya kemampuan untuk mengungkapkan dalil-dalil ijmali yang sudah bermuara di dalam hati. Jadi mudah saja. Allah itu wujud, apa dalilnya wujudnya alam itu? Sebab apa? Sebab kalau alam ini wujud, mestilah ada yang menciptakannya. Mana boleh jadi sendiri alam ni? Tak kucing pun tak boleh jadi sendiri, alam pun tak boleh jadi sendiri. Mestilah ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah. Senang kan? Allah itu kidam. Takkanlah Allah Ta'ala itu baru. Kalau Allah itu baru, siapa pula ciptakan dia? Susah sangat ke dalil tu? Ya, nanti kita dah belajar kan? Ini kita akan ulang-ulang balik. Dalil mudah saja. Jadi maknanya kalau tak tahu sampai tahap tu korang boleh tak tahu dalil-dalil ni, maknanya korang ni layak jadi kafir lah. Seolah-olah macam tu lah kata Imam Sanusi. Sebab tu dia kata wajib usul. Wallahu ta'ala alam. Di sini dia kata tadi, mana tak perlulah istilah tak tahu tu tak apa. Sebab tu saya bagi contoh-contoh biasa je kadang-kadang kan.
Bagi orang yang rasa susah sangat, dalilnya adalah hudus tu tagayyur tu menunjukkan bahawa adanya muhdisnya. Kalau muhdisnya, kalau tidak ada muhdisnya, nanti ada tahu rasa, itu memanglah susah. Kalau nak jadi berilmu ataupun yang ada up sikit daripada orang awam, itu perlulah istilah-istilah yang susah. Macam doktor, engineer, arkitek, semua ada istilah-istilah dia kan. Foreman, mekanik, semua ada istilah dia yang kita orang pun tak tahu kan apa benda tu. Jadi kalau untuk tahap nak jadi ulama, jadi ustaz, itu memanglah susah sikit. Tapi kalau sekadar orang awam, dalil dia mudah saja, tak perlu tahu istilah-istilah kalam, istilah-istilah hudus lah, ijmali lah, tafsili lah. Itu pun belum, tak wajib pun. Wallahu alam. Dah 1 jam dah, insya-Allah. Cukup kot? Cukup Nanti akan ini tajuk seterusnya. Ada soalan? Ada soalan? Cukup? Okey, jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik itu kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Selamat Hari Raya.